sehingga apabila mereka bertemu dengan seorang pemuda lalu dia membunuhnya. Nabi Musa berkata, "Patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa membunuh orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar." Nama sebenar Nabi Khidir ialah Balya bin Malkan bin Falig bin Abir bin Shalikh bin Arfakhshaz bin Sam bin Nabi Nuh, dan gelarannya pula ialah Abu Al-Abbas. Beliau juga dikenali dengan panggilan Khidir kerana dua sebab. Sebab pertama, Rasulullah SAW bersabda, ia dinamakan Khidir kerana ketika ia duduk di atas rumput, tiba-tiba memancar cahaya hijau dari arah belakangnya. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sebab kedua, Al-Khattabi berkata, dia dinamakan Khidir kerana wajahnya cantik dan berseri-seri. Rujuk Al-Bidayah wal Nihayah Ibnu Katsir 1327. Ketika Nabi Musa berada di Mesir, dia memberikan pidato dan peringatan kepada kaum Bani Israel dengan menyeru supaya sekalian kaum Bani Israel bersyukur kepada Allah di atas segala nikmatnya yang telah dikurniakan kepada mereka. Majlis tazkirah ini benar-benar menyentuh hati nurani kaum Bani Israel sehingga mereka menangis teresak-esak kerana berasa menyesal dan penuh insaf tentang kesilapan lama. Setelah selesai majlis tazkirah itu, salah satu daripada kaum Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, "Siapakah orang yang paling alim, wahai Nabi Musa?" Nabi Musa menjawab, "Aku." Kemudian turun wahyu daripada Allah kepada Nabi Musa. Firman Allah, "Aku ada mempunyai hamba yang berada di pertemuan Laut Parsi dan Rom. Dia lebih alim daripada kamu." Nabi Musa bertanya, "Bagaimana cara aku boleh berjumpa dengannya?" Allah menjawab, "Bawakan ikan yang sudah dimasak dan letakkan di satu bekas, lalu bawalah pergi mencarinya. Di mana ikan itu hilang, di situ hambaku itu berada." Nabi Musa pergi bersama Yusha bin Nun bin Afraithim bin Yusuf alaihissalam dengan membawa bekas ikan yang sudah dimasak dan terus menuju ke muara di pertemuan antara Laut Parsi dan Rom seperti yang ditunjukkan oleh Allah. Nabi Musa berkata kepada Yusha, "Aku akan terus berjalan sehingga sampai ke pertemuan dua lautan atau hingga berjalan berpuluh-puluh tahun." Al-Kahfi ayat 60. Nabi Musa berkata lagi kepada Yusha bin Nun bin Afraithim bin Yusuf alaihissalam, "Apabila kamu kehilangan ikan ini, maka beritahu kepadaku." Setelah mereka sampai di pertemuan dua laut, mereka keletihan dan tertidur dan terlupa ikannya. Kemudian dengan izin Allah, ikan itu hidup dan masuk ke dalam laut dan menempuh jalan. Al-Kahfi ayat 61. Nabi Musa dan Yusha tertidur di atas batu besar yang ada di situ. Kemudian ikannya terkena ma'ul hayat, air hidup. Benda yang mati jika terkena air tersebut boleh hidup semula. Lalu ia berjalan melalui batu batan itu dan terus ke laut. Tempat yang dilalui ikan itu, Allah kekalkan bekasnya. Setelah bangun daripada tidurnya, Nabi Musa dan Yusha meneruskan perjalanannya dan lupa mengenai ikan tersebut. Pada keesokan harinya, Nabi Musa bertanya kepada Yusha, "Bawalah kemari, kita bersarapan pagi, sesungguhnya kita telah merasa keletihan kerana perjalanan kita ini." Al-Kahfi ayat 62. Yusha berkata, "Tahukah kamu semasa kita berehat di atas batu malam tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan ikan itu dan tidak ada yang melupakanku untuk menceritanya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya di laut dengan jalan yang aneh." Al-Kahfi ayat 63. Nabi Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Kemudian mereka berdua kembali mengikuti menjejak mereka semula dengan teliti. Al-Kahfi ayat 64. Kemudian mereka berdua bertemu dengan Nabi Khidir yang Allah kurniakan rahmat dari sisinya, dan Allah kurniakan ilmunya kepada Nabi Khidir, ilmu laduni, ilmu yang datangnya terus dari Allah. Al-Kahfi ayat 65. Nabi Musa memberikan salam kepada Nabi Khidir, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nabi Khidir menjawab salam tersebut, "Waalaikumsalam, wahai Nabi kaum Bani Israel." Terperanjat dengan jawaban salam tersebut,
Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, "Siapa yang memaklumkan kepada kamu, aku adalah Nabi kaum Bani Israel?" Nabi Khidir menjawab, "Orang yang menyuruh kamu datang kemari." Ketika mereka sedang rancak berbual-bual dan bertukar-tukar pandangan, tiba-tiba datang seekor burung helang yang membawa air daripada paruhnya. Nabi Khidir berkata, "Hai Musa, di dalam hatimu kamu pernah berkata bahawa kamu itu orang yang paling alim di seluruh muka bumi. Sebenarnya ilmu kamu, ilmu kita dan ilmu seluruh orang yang terdahulu dan yang terakhir apabila dibandingkan dengan ilmu Allah, hanyalah laksana air yang melekat di dalam paruh burung helang tadi sahaja, daripada air yang terdapat di seluruh lautan." Tanya Nabi Musa kepada Nabi Khidir, "Bolehkah aku mengikuti kamu supaya kamu ajarkan kami dari ilmu yang kamu tahu?" Oleh Allah. Al-Kahfi ayat 66. Balas Nabi Khidir, "Sesungguhnya kamu tidak mampu untuk bersabar bersamaku. Bagaimana kamu akan bersabar terhadap sesuatu yang kamu belum mengetahui hakikatnya?" Jawab Nabi Musa kepada Nabi Khidir, "Insya Allah kamu akan dapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu di dalam suatu perkara sekalipun." Al-Kahfi ayat 69. Kisah seterusnya adalah seperti dalam surah Al-Kahfi ayat yang seterusnya. Dia menjawab, "Sekiranya engkau mengikutku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu." Lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah perahu, dia membocorkannya. Nabi Musa berkata, "Patutkah engkau membocorkannya sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar." Dia menjawab, "Bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku?" Nabi Musa berkata, "Janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku lupa akan syaratmu, dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku, menuntut ilmu." Kemudian keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka bertemu dengan seorang pemuda lalu dia membunuhnya. Nabi Musa berkata, "Patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa membunuh orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar." Dia menjawab, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku?" Nabi Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi. Sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku." Kemudian keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka meminta makan kepada orang-orang di situ, lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh, lalu dia membinanya. Nabi Musa berkata, "Jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya." Dia menjawab, "Inilah masanya perpisahan antaraku denganmu. Aku akan terangkan kepadamu maksud kejadian-kejadian yang dimusikilkan yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya." Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu, aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Adapun pemuda itu, kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang beriman, maka kami bimbang bahawa dia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Oleh itu, kami ingin dan berharap supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa dan lebih mesra kasih sayangnya. Adapun tembok itu pula adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu, dan di bawahnya ada harta terpendam kepuyaan mereka, dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat dari Tuhanmu kepada mereka, dan ingatlah, aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Wallahu a'lam, sekian cerita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe dan support channel YouTube saya, Hamba Allah 99, untuk cerita-cerita yang lebih menarik dan untuk berkongsi ilmu. Sekian, terima kasih, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, Allahu Akbar.